malam ini, perkongsian yang Cik Syukri Mahdi dan saya akan kongsikan ke anda semua sangat-sangat membuka mata, sangat-sangat value untuk you all berfikir untuk long term punya projection. Jadi Abang Syukri, tanpa membuang masa Abang Syukri, sila Abang Syukri huraikan sedikit sebanyak projection untuk 2021 ni. Okay, so kalau semua dah ready, saya akan bawa kepada chart ini Alright, so bila kita bercerita pasal market ni, dia punya mother of all the stock indices in the world ialah S&P 500. Okay, Standard & Poor 500 ni ialah ibu king kepada segala indeks saham di dunia ini. Kalau S&P 500 naik, meaning kita boleh expect semua pasaran saham naik. Kalau S&P 500 turun, meaning kita boleh expect semua pasaran saham akan turun. So S&P 500 ataupun Standard & Poor 500 ialah king dalam indeks pasaran saham satu dunia. Okay, jadi kita track S&P 500, kita boleh track the whole stock market punya movement. Okay, so ini ialah S&P 500. Kalau kita boleh tengok, so daripada crash yang berlaku pada bulan Mac 2020 akibat daripada pandemik ini, so market dah buat rally sebenarnya So market dah buat rally mana point? Lebih kurang 2,200 point, 1,700 mata market dah buat rally So apakah kita boleh expect untuk tahun 2021 ini? Okay, so untuk 2021 ini ada a few reason yang positif yang boleh menyebabkan market ini continue untuk naik lebih tinggi So abang akan share beberapa reason dia. Okay, so reason yang pertama ialah vaksin. Okay, so yang pertama ialah vaksin COVID-19 yang telah ready untuk pasaran. Okay, kita ada sekarang ini ada 3 pengeluar utama vaksin. Yang pertama ialah Pfizer, yang kedua ialah Moderna, yang ketiga ialah AstraZeneca, dan yang keempat ialah Sino daripada China So at least ada 4 yang sekarang ini main lah. Russia pun ada dia punya vaksin tersendiri, tapi mungkin WHO tak iktiraf sampai setakat ini. Tapi yang betul-betul iktiraf 4 ini tapi 3 ini yang paling utama lah, Moderna, Pfizer and AstraZeneca. So vaksin punya ready untuk market ini, meaning kita boleh expect kita akan kembali to normal. Sebab bila kita cakap pasal market sekarang ini ialah dia memandang ke hadapan berbeza dengan 30 tahun dulu ataupun 40 tahun dulu, market akan memandang ke belakang. Sebab apa? News kita lambat dapat. Kalau 30 tahun dulu kita trade, kita investor, bila kita akan dapat news bila surat khabar sampai. Bila surat khabar ni sampai, mungkin minggu depan, sebab magazine tentang saham ni dia lambat. Okey, jadi kita sebagai investor dapat info tu lambat, jadi kita react lambat. Tapi sekarang ini information kita semua dekat sini. Okey, jadi sekarang ini information sampai saja orang dah mula memandang ke hadapan. Okey, jadi sebab itu market adalah forward looking, dia bukan backward looking Kalau 20 years ago, 30 years ago, yes, market is backward looking. Now, market is forward looking. So, vaksin punya news is forward looking. Okay, so market dah menjangkakan vaksin ini akan keluar dan vaksin ini akan membuat kita punya kehidupan jadi normal. Jadi pasaran
agak bersedia dengan news itu, dan basically this news is quite pricing in S&P 500. So itu yang pertama. Market akan bullish disebabkan vaksin akan start, negara-negara akan start vaccinate dia punya rakyat. Contoh macam Malaysia, kita akan start, tadi yang PM bagi tahu, kita akan start ujung bulan Februari atau pertengahan bulan Februari. US dah start, UK dah start. So this is a very very good news for market. Okay, Fisal okay boleh dengar Okay. So yang pertama ialah vaksin. Semua okay? Siapa faktor pertama yang market akan bullish ialah vaksin. Kalau faham tolong tulis komen vaksin. So saya nak sentiasa nak tahu orang paying attention. Okay, sebab pertama apa? Vaksin. Tolong tulis di komen vaksin. Kenapa saya tak nampak orang komen? Okay, ada. Alright. Vaksin. Alright. So, faktor positif yang kedua ialah low interest rate. Okay, yang ini yang kita faham. Sebab bila kita cakap pasal interest rate ni, setiap negara dia ada central bank sendiri. Okay, tapi setiap negara akan menggunakan the Fed, FOMC sebagai benchmark. Kalau the Fed bullish, dia punya bahasa Fed kita tak panggil bullish. Kalau the Fed hawkish, meaning kita boleh expect the whole central bank akan hawkish. Tapi kalau the Fed dovish, kita boleh expect the whole central bank akan start dovish. Okay, so for the time being, Fed sangat-sangat dovish. Okay, meaning bila dia sangat dovish, dia akan staykan dia punya interest rate di paras sekarang ini US adalah 0.25%. So which is very very supportive untuk pasaran saham. Okay, dan lepas tu kita dapat tengok bank negara juga memaklumkan mungkin akan reduce lagi interest rate. So basically dunia sekarang ini dalam keadaan low interest rate, dan low interest rate ni adalah satu keadaan yang mana sangat-sangat positif untuk pasaran saham. Okay, so for the time being, sampai bilakah low interest rate ni akan bertahan? Kita jangkakan akan bertahan sampai 2023, at least awal atau pertengahan ataupun penghujung 2023. Kalau kita tengok daripada central bank punya FOMC punya members, kebanyakannya dalam, kita akan boleh tengok, kita boleh track mereka punya dovishness ataupun hawkishness melalui dot plot. Okay, so dot plot untuk 2021, dot plot untuk 2022 stable, meaning no interest high. Tapi dot plot untuk 2023 kita dah nampak start a few central bankers dah start nak menaikkan interest pada 2023. So kita boleh expect pasaran saham akan keep on being supported for as long interest rate rendah. Okay, itu ialah faktor yang kedua, low interest rate. So faktor yang kedua apa? Kalau faham tolong type. Faktor kedua untuk pasaran saham bullish ialah apa? Low interest rate. Tolong tulis. Alright, good. Yes, good. Okay, so faktor yang ketiga ialah stimulus and fiscal policy. Alright, so ini ialah faktor yang ketiga, stimulus and fiscal policy. So fiscal policy, Joe Biden punya plan untuk selepas dia inauguration pada minggu depan. Inauguration maksudnya dia start buat public appearance sebagai seorang presiden rasmi. Okay, among dia punya priority ialah untuk membangunkan ataupun renew sistem apa dipanggil prasarana, infrastructure. Dia akan lebihkan kepada pembangunan infrastructure. So this is fiscal policy, antara fiscal policy yang diambil. Dan kemudian minggu lepas Biden telah pun mengumumkan
1.9 trilion stimulus untuk US, untuk dia ada pecahan dia untuk perniagaan, untuk individu, untuk keluarga, semua ada. So meaning kita akan dapat very excessive liquidity dalam pasaran, at least 1.9 trilion, termasuk fiscal policy yang lain mungkin lebih daripada itu. So this is very good for market untuk pasaran saham. So this is very good. Okay, dan so yang ketiga ialah kita ambil sebagai stimulus and fiscal policy. So kalau boleh faham, tolong tulis. Yes, stimulus macam BPN, lebih kurang lah tu. Tapi ini untuk US Okay, so itu ialah reason yang ketiga. So apakah reason yang keempat yang saya merasakan market akan terus bullish ialah QE, iaitu salah satu daripadanya ialah bond purchasing program. Sehingga setakat ini dalam meeting FOMC yang lepas, Jay Powell masih mengekalkan dia panggil polisi yang sama, iaitu low interest rate dan maintaining bond purchasing program. So selagi mana ini berlaku, QE dan bond purchasing program, meaning liquidity dalam pasaran akan keep on pumping dalam market. So selagi ada pumping dalam market, meaning pasaran saham akan terus bullish. So this is basically apa yang menyebabkan pandangan kita bahawa market akan terus bullish walaupun COVID tak berakhir lagi, tapi market bullish because of this reason. Investor ialah forward looking, dia tak tengok ke belakang. COVID dah settle dah. Belum dah settle, tapi maksudnya berita pasal COVID dah tak penting lagi. Yang penting ialah what's next. Okay? So reason yang keempat ialah bond purchasing program. Alright, so tolong tulis. Siapa faham tulis. Yang keempat ialah bond purchasing program. Alright. So, daripada semua ini, daripada at least 4 elemen ini, kita boleh menjangkakan market akan terus bullish sehingga at least 2023, 2024. Okay, tapi macam saya bagi tahu, again, market ini dia ada nervous Dia ada nervous dia Mr. Market, dia ada perasaan dia tersendiri Kalau kita boleh tengok, kalau market nak continue bullish dengan apa yang berlaku sekarang ini, vaksin, low interest rate, stimulus, QE, tapi something else is happening right now, which is ini ialah US 10-year Treasury yield. Okay, ini ialah US 10-year Treasury yield. Kalau kita boleh tengok dalam US 10-year Treasury yield ini, sekejap saya marking. Okey. Kalau kita boleh tengok US 10-year Treasury yield, dia break up 0.96 dan stay atas 1.00, iaitu 1.087. Ini risk dalam pasaran sekarang ini. Investor agak beralih daripada risk on to risk off. Okey, jadi sebab apa? Walaupun kita dapat tengok tadi semua elemen-elemen penting tadi menunjukkan market bullish, tapi somehow market agak nervous. Okay, market agak nervous dan 10-year Treasury yield naik menyebabkan dolar naik. Okay, kalau kita boleh tengok lately ini, dalam seminggu dua ini dolar mengukuh. Sebab apa dolar mengukuh? Ialah sebab US 10-year Treasury yield naik. Okay, US mengukuh disebabkan oleh US 10-year Treasury yield naik. Okay, jadi apa maksud dia? Bila US 10-year Treasury yield ni naik, kita dapat tengok fund akan bergerak daripada sedikit sebanyak lah, bukan kata 100%. Fund akan start bergerak daripada equity market
to bond market. Okay, dan dia akan push bond market naik higher and higher. Okay, dan bila bond naik higher and higher, kita boleh expect dolar juga akan naik higher and higher. Sebab apa? Ini dipanggil carry trade. Okay, dia panggil carry trade, meaning mana negara yang high interest rate, kalau dia terus menaik, jadi investor akan start pergi kepada negara itu dan menyebabkan dolar naik. Dalam kes ini, dolar akan naik dulu. Alright? Jadi, ini ialah nervous dalam pasaran. So, saya tak boleh nak kata sekarang ini market akan terus bullish. Kalau kita tengok sebab ini, kita confident. Dan Jerome Powell juga katakan semalam, walaupun investor tanya Jerome Powell, kalau bond yield terus naik, apakah US akan menaikkan interest rate secara rasmi? Dan Powell cakap no, kita tak akan naikkan interest rate selagi mana inflation tak cecah and stable di atas 2%. Dan inflation sekarang ini belum sampai 2%. So somehow masih bullish, tapi kita ada contradict punya keadaan. Bagi saya secara personally, saya rasa this bond yield ni naik mungkin temporary. Bagi saya dia akan turun balik dan market akan bullish balik. So kalau kita dapat tengok 10-year treasury yield ni turun semula di bawah paras 1.00, at that time bagi saya kita akan dapat rally balik dalam S&P 500 and equity market. So for the time being, mungkin kita boleh expect S&P 500 akan buat correction sebab US 10-year treasury yield naik dan juga pengukuhan US dollar. So basically now kita kena agak slow sikit, bukan kata kita perlu all out dalam market untuk beli saham banyak-banyak, no. Okay, now is not the right time sebab 10-year treasury yield masih tinggi. Sampai kalau kita dapat tengok dia reverse, dan at that time kita akan start paku balik dalam pasaran saham. Okay, so this is my view. Apakah yang berlaku sekarang dan apakah yang saya expect akan berlaku. Overall, saya masih maintain bullish dalam stock market. Okay, cuma this flashing indicator daripada 10-year treasury yield buat saya agak break sikit, dan saya menunggu apakah seterusnya yang akan berlaku dan apakah statement untuk FOMC for the next one. Alright, so itu pandangan saya tentang market secara keseluruhan. I'm not talking about specific saham ini. This is general market punya sentiment sekarang ini. Alright, so itu perkongsian setakat ini. Nanti kalau ada soalan kita boleh jawab kemudian. Saya serahkan balik kepada Al-Fisal. Thank you. Wow. Guys, dengar tak hujah yang disampaikan oleh Encik Syukri Mahdi? Actually saya dengar seketul apa yang dia masukkan tu, sampai saya dah tak tahu nak share apa dah.